Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Apa khabar semua? So, macam mana korang semua? Agaknya korang dalam keadaan yang sihat-sihat lah. Kan, musim-musim pilihan raya ni kan. Biasalah tu, berkumpul sana sini. Itulah aku pun berapa hari dah tak buat video kan. Aku agak busy di kedai baju. So tak ada masa nak buat record video, nak buat kisah-kisah seram. So first of all gang, first of all, aku je nak beritahu lah berita gembira bagi aku lah. Sekian lama aku menunggu benda ni amat penting pada YouTuber yang baru macam aku ni kan. Inilah dia. Tadang! Google AdSense gang. Okay. So maksudnya aku dah berjaya dapatkan PIN. Setelah sekian lama aku menunggu. Dia memang agak lama gang kalau nak tunggu dia post tu. Tengok daripada mana lah dia keluar. Tak istilah aku yang aku punya ni daripada France ke rasanya lah. Tak ingat itu dia ada tulis itu masa nak hantar tu. So mana yang masih belum dapat tu teruskan. Mana yang tak capai dia punya kriteria dia tu, korang teruskan je, jangan putus asa lah. Memang untuk pemula macam kita ni, konten je pun biasa-biasa, memang ambil masa sikit lah gang kan. Okay, semuanya rezeki Allah. Kalau Allah nak letakkan kau, walaupun konten kau tak berapa menarik, tapi Allah nak bagi kau rezeki, memang akan naik jugalah. So selagi kau ada usaha, selagi itulah ada rezeki kau. Okay. Sebab kata Ustaz Abid Liu kan, kalau penat jangan berhenti, tapi berehat. Okay gang. So hari ni aku ada satu kisah seram yang aku nak ceritakan. Kisah seram ni daripada seorang pemancing. Okay, pemancing bukan aku tapi ada seorang pemancing ni lah, pemancing tega jugalah. Okay, aku bagi dia nama Yus lah, Yus. Okay, cerita ni berlaku masa PKP tu. Dia baru-baru juga lah. Masa PKP tu, okay, PKP yang pertama tu tahun 2020 kan, first PKP tu kan tak boleh keluar langsung kan. Dia masa selepas habis PKP pertama tu, dia ada kelonggaran untuk keluar tu geng. Cuma tak berapa ramai yang boleh keluar. Ada certain orang yang boleh keluar, yang buat aktiviti lah, macam tu. So Yus ni dia dah ketarkan tangan. Dia selalu mancing. Tiba-tiba PKP pula kan, lama pula tak boleh mancing, tepu di rumah. So pada satu hari tu, masa kerajaan dah longgarkan sikit tu, dia boleh keluar. Dia geram juga, dia kata dia pergi juga geng, mancing. Okay, kejadian ni berlaku di area Dengkil. Kalau bagi peminat-peminat pemancing punya tega, dia tahulah Dengkil ni ada pot-pot yang menarik, sungai-sungai dia. Okay, masa tu geng, di Dengkil ni, sungai Dengkil ni, dululah masa tahun 2020 tu, dia kelapa sawit tapi tak adalah kelapa sawit yang tebal tu. Dia just ada jalan laluan ke kampung lah. Lepas tu ada kelapa sawit dan ada sungai. Dia tak tebal macam betul-betul kelapa sawit lah tempat mancing dia ni. Tapi selepas pada PKP tu, tak silap aku tahun-tahun lepas aku pernah lalu, tempat dia dah pokok-pokok kelapa sawit memang dah tak ada lah, dah clear situ. Sebab dia dengan kata dia nak besarkan sungai tu sebab selalu banjir. Okay, masa kejadian tu tahun 2020 tu, masa tu hutan kelapa sawit tu masih ada. Jadi kalau korang tahulah, Dengkil ni kalau mancing ada kisah-kisah seram dia. Kalau mana yang tahulah, mana yang pernah kena lah. Macam aku tak pernah kena lah sebab aku mancing siang. Okay, macam Yus ni pula, dia mancing tak kira dia siang ke malam ke, dia bedal lah kan. Okay, pada hari kejadian dia decide untuk pergi. Dia tak tahan ni, dia kata dia nak pergi mancing kau. Okay, so dia siapkanlah peralatan dia semua pada rumah.
dia siapkan perkakar, dia siapkan umpan semua. So dia gerak pada, sebab kalau siang dia kata dia cuak lah, goyang jugalah kalau takut-takut kalau ada kuasa ke polis ke apa kan. So dia nekat untuk keluar petang lah, pukul 5 lebih, pukul 6 macam tu, dengan menaiki motosikal, okay, daripada rumah dia. So dia lebih kurang dalam 5-6 km lah. So bila dah sampai spot, dia tengoklah tempat-tempat yang sesuai, yang boleh dia masukkan motor dia. Dia kata boleh masukkan motor dia, dia sorokkan sikit, dia kata macam tu. Okey, jadi dia pun sampai tempat yang dah pilih tu, dia letak motor semua, dia relax, dia isap rokok, dia layan rokok, dia buat umpan apa semualah. Okey, jadi dia pun mancing. Okey, dia mancing seorang tak ada geng apa, dia tak bawa geng apalah, sebab benda dah ketor tangan. Dia malah nak panggil geng dah, sebab nanti kan lagi ramai, nanti lagi riuh geng, lagi riuh nanti masalah. So dia pun mancing lah macam biasa. So alhamdulillah adalah seekor 2 ikan yang naik. Jadi sampailah ke maghrib kan. Bila dah maghrib tu, dia nak melepaskan gian dia tu geng. Dia kata dia malah nak balik. Dia kata dia mancing lagi. So dia pun mancing macam biasa lagi. Tak lama kemudian, adalah dia kata ada, dia kiri kanan dia semua kelapa sawit geng jalan nak ke kampung-kampung tu, maksudnya jalan nak masuk ke tempat dia tu belakang dia lah. Dia menghadap ke depan sungai, belakang tu ada jalan kecil untuk dia masukkan motor semua. So keadaan di situ makin gelap lah. Jadi dia menyalakan dia beli lampu daripada kedai RM2, dia kata ada lampu tu tak bateri, dia nyalakan lah, ada 2 biji, bagi terang lah, terang sikit-sikit jadilah, dia kata untuk nampakkan dia punya tu je, apa nama tu, umpan, nak pasang umpan tu semua. Jadi bila dia tengah-tengah pasang umpan semua tu, tak lama tu ada seorang datang. Tak tahulah dia nak mancing. Dia mula tanya nak ada ikan ke, dia bawa yang tu kan. Lebih kurang umur 30-40an lah. Dia kata boleh lah, dia buat biasa. Lepas tu dia kata dia nak orang tu lah, orang yang datang tu, dia kata dia pergi mancing tempat lain gitu. Dia pergi tempat lain. Okay. Lepas tu bila dia tengah mancing, sedar tak sedar jam masa tu dah pukul 10-11 malam macam tu lah. Dia kata dah agak lewat lah, dia kata. Dia terasa macam nak balik lah, dia kata kan. Jadi sebelum nak balik tu, dia campak lah lagi satu umpan, dia kata. So kalau kau tahu, sungai sebelah sana ada hutan kelapa sawit, tapi tak berapa banyak. Dia ada kelapa sawit campur-campur dengan semak lalang-lalang macam tu lah geng, dia kata. So dia pun mancing biasa nak nunggu habis lah. Okay, pada dia tengah tengok umpan tu, dia terdengar bunyi macam semak di depan lah, dia kata di depan, yang di seberang lah, dia kata dengan seolah macam ada pergerakan di semak lah, dia kata macam tu kan. So permulaannya dia kata dia tak ambil pot lah, mungkin biawak, mungkin memerang, situ memang banyak memerang katanya. So dia pun tak tahulah, dia anggap macam biasa lah kan. So tak lama lepas tu, dia angkat umpan, dia baling lagi sekali, sebab dia nak habiskan umpan yang dia bawa tadi tu. Dia tak nak membazir, dia kata kalau simpan dia kata tak guna. So dia bawa saja dia. Jadi bila dia dah baling sekali lagi tu, baling, dia tiba-tiba dia macam terdengar ada benda tepi kiri dia kata. Kiri dia dengar macam ada orang panggil nama dia, Yus gitu. Dia macam dia dah mula suspend, mula macam tak syok. Sebab dia panggil Yus, macam tu Yus. Dia dengar macam tu lah. Dia cuba pandang, tapi tak nampak kan. Tapi dia ada torchlight. Cuma torchlight ni tak berapa terang lah, boleh lah nak suluh dekat-dekat. Jadi dia cuba suluh tempat tu, tak lama tengok tak ada apa-apa. Jadi dia pun pedulikan. Hati tu adalah rasa takut, dia kata. Cuma dia mikirkan umpan dia tu masih ada, dia malah nak angkat semua. Dia pun tak apalah, dia kata biarkanlah. Jadi dia pun masih tunggu sambil-sambil dia balik handphone, tengok handphone semua. Tak lama lepas tu dia dengar lagi bunyi tu. Kali ni benda tu dia rasa bunyi di belakang kan, dia kata Yus dia panggil. Macam tu. Dia dengar macam tu, tapi cuma dia tak berapa pasti betul ke benda tu panggil Yus ataupun bunyi burung ke, dia tak pasti. Tapi lebih kurang macam tu lah. Biasa lah, dia kata bila dah duduk seorang-seorang tengah hutan macam tu, tepi sungai, benda cicak pun kita boleh anggap bunyi macam-macam, dia kata kan. So dia pun layankan lagi sambil-sambil. Masa dia dengar bunyi yang kat belakang tu, dia kata dia pedulik kan, dia sambil main handphone, dia macam nak alih perhatian lah, dia kata. Dia main handphone, main tengok handphone. Lantak kau lah, dia kata kan. Okay, tak lama lepas tu,
ikan makan dia umpan geng. Alhamdulillah lah dapat rezeki. So dia angkat ikan. Bila dia angkat ikan, dia letak tepi semua. So dia kata dia decide macam nak balik lah, dia kata kan. Sebab satu, sebab dah malam. Nombor dua, sebab dia dengar benda-benda macam tu lah, dia tak syok. So dia nak kemas. Bila dia tengah kemas tu geng, okay, dia leka kemas. Tengah kemas, dia nampak kat ujung dia, maksudnya sebelah lah, dia bukan ujung sungai lah, maksudnya kat kawasan dia tu, dia nampak ada kelibat budak kecil geng, dia kata. Kelibat budak kecil tu lengkap berpakaian dia kata. Cuma dia tak pasti, dia nak kata dia macam bayang-bayang, bukanlah, dia nampak macam memang seorang budak yang cukup sifat dia kata. Lepas tu dia terpelik, dia kata ada budak malam ni, budak ke atau benda lain, dia kata kan. Dalam hati lah, dia antara jarak dia lebih kurang dalam 100 meter lah geng. Dia nampak dalam 100 meter nampak. Dia fikir, nak kata datang dengan mak ayah, tak nampak lah mak ayah dia kan. Mak kot dia datang dengan ayah dia ke teman ke apa. Jadi sambil-sambil dia kemas tu, dia perhatilah budak tu just dia berdiri tegak kan, menghadap ke sungai. Dan dia cuba perhatikan, nak tengok kot ada apa nama tu, barang-barang pancing ke apa, tak ada pula, dia kata kan. So dia macam mula cuak. Dia dah mula cuak. Sambil tu dia kata tak apa, dia pedulikan, dia kemas barang. Bila dah siap barang tu geng, dia cuba perhatikan benda tu. Okey, benda tu dah tak ada. Kata rasanya okey, sebabnya dekat kawasan sungai tu memang ada orang yang pada luar, selalunya kalau mancing situ, dia datang pada jauh, dia akan buka kemah geng. Cuma first impression dia mula dia kata mungkin ni dia datang dengan mak ayah dia ataupun bapak dia bawa kemah. Cuma dia tak nampak. Jadi dia cuba tengok lagi sekali geng. Yus cuba tengok sekali lagi, mana dia tak perasan dah benda tu. Okey, so dia pun pedulikan. Tak lama lepas tu geng, bila dia dah siap-siap kemas, nak letak barang atas motor, dia letak bag semua. Bila dia nak naik ke motor, dia nampak budak yang sama tadi geng, ada berhampiran lebih kurang 20 ke 30 meter daripada dia. Dia kata, ini budak. Dia pakai baju t-shirt biasa dan seluar panjang geng. Yus kata lingkungan umur dia rasanya lebih kurang umur dia darjah 4, darjah 5. Jadi Yus ni macam beranikan diri tau. Dia sebenarnya tak berani, dia kata dia tak berani, tapi nak menyedarkan hati ni pasal manalah tahu kalau tegur tiba budak tu nyaut, alhamdulillah lah, dia kata kan. Jadi dia pun cuba panggil, "Dek, mari sekejap," kata kan. Dia kata geletar agak ni, dia kata panggil. Lepas tu budak tu tak ada respon, dia kata dia pun tak tahu juga. Dia kata aku ni risaulah, kot lah betul dia datang dengan bapak dia, kot dia merayau, kot bahaya, dia kata kan. Sebab Sungai Dengkil tu ada dengan kisah seramnya satulah, dan ada juga buaya ada juga buaya yang sesat-sesat kat situ. Jadi dia bila dia panggil tu tak ada respon. Dia cuba lagi panggil. Okey, masa tu Yus ni dia dah start motor. Okey, bila dah start motor tu adalah cahaya lampu, maksudnya lagi terang lah. Jadi nampaklah kelibat budak ni. Dia panggil lagi sekali, "Dek, datang dengan siapa?" Dia kata kan. "Datang dengan ayah ke, datang dengan seorang ke apa ke, datang dari mana ni?" Dia kata kan. "Kau sorang-sorang kat sini, bahaya ni tepi jalanan." Okey, budak tu tak ada respon. Tiba-tiba geng budak tu dia lari. Dia punya larian dia tu geng, dia kata macam binatang ke tu. Macam binatang yang yalah, macam binatang harimau ke apa. Dia ikut sama-sama tu, hilang geng. Dia terus hilang. Dia kata, Yus kata, sudah, dia kata ini, dia kata bukanlah, dia kata dia start motor, boom, cabut geng. Bila dah cabut tu, memang dia pedulikan lah apa benda. Cuma dia kata ada satu barang dia yang tertinggal. Dia kata pacang dia tertinggal tempat tak pancing tu. Memang dia kata sorry lah, dia tak datang lah. Dan bila dah sampai rumah, dia cerita dengan wife dia semua. So besok tu siang lah kan, dia datang balik tempat tu. Datang dengan kawan dia. Jadi dia borak lah dengan kawan dia. Dia nak ambil barang dia yang tinggal tu. Jadi member dia pun cerita. Jadi member dia tu pun orang-orang kampung situ lah geng. Jadi dia kata kat sini memang selalu sangat orang nampak geng. Dia kata kat sini memang keras. Dia kata selalu nampak
kelibat budak. Cuma tak pasti mana asal usul dia, apa sejarah kisah yang terjadinya budak ni geng. Tapi ramai dia katanya nampak. Selalunya kalau orang yang datang mancing kat situ, biarlah berkumpulan. Paling kuat pun biarlah 2 orang geng. Dia kata kalau seorang tak ada masalah. Cuma katakan kalau kau lemah semangat kan, dia takut dia memperdaya, takut kau boleh jatuh sungai, kau takut lah apa-apa yang jadi, apa berlaku orang tak tahu. Sebab biasalah benda-benda macam ni kan, kita ni manusia biasa ni bukannya kuat semangat. Dan kisah tu geng, kisah yang berlaku di sungai ni bukannya dekat situ je sebenarnya. Ini cerita yang you tu dah habis cuma aku selit-selit sikit lah. Kalau bab Kak Ponti ni, jangan pernah nampak di apa nama tu di kampung Jenderam punya sungai. Dia sebenarnya sungai dia sungai yang sama kan tau. Dia sampai ke Banting rasanya sungai ni. Jenderam pun sungai sama, aliran dia yang sama. Cuma tempat yang berbeza lah. Jadi kalau bab Ponti ni dia pernah nampak dekat Jenderam lah. Jenderam punya sungai dia pernah nampak, cuma aku tak dapat lagi cerita tu. Kalau aku dapat nanti aku akan ceritakan lah. So far macam aku, sejak aku pernah cerita kan aku punya kisah aku yang masa aku sekolah dulu di Perak dulu, selepas pada kejadian tu sampailah ke sekarang, kalau aku mancing malam sekalipun, aku hanya mancing di kolam. Kolam yang berbayar kan, kolam bayar dan ada orang lah, jadi tak risau lah. Tapi kalau tempat-tempat yang wild ni, sungai ke apa, lombong ke, memang aku tak pernah lah. Dan aku buat masa ni memang aku tak berani lah geng. Aku punya uji nyali aku ni memang tak kuat lah nak menghadap benda tu geng. So itu sajalah apa yang aku nak ceritakan, yang aku nak sampaikan pada hari ni. So aku harap korang semua terhibur lah dengan cerita aku ni. Tak berapa seram, tapi boleh lah cerita dia. Dia bukan tak berapa seram, dia tak berapa panjang ceritanya. Cuma sebab dia nampak, dia pun dalam keadaan masa PKP, dia pun seseorang. Jadi kalau lah katanya, dia kata kalau dia ramai, mungkin dia boleh standby lagi nak tengok apa yang jadi geng. Tapi sebabkan dia seseorang geng, dia fikir dia nak balik 5-6 km rumah, naik motor kan. Dan dia ada family, ada anak. Jadi kalau lama-lama bila budak tu dah lari macam tu, kalau dia nak standby lagi tu, rasa takut lah jadi apa-apa, dia kata. So terima kasih banyak mana yang dah support aku. Terima kasih banyak juga yang dah subscribe, like, komen aku. So pada korang tu yang masih menunggu subscriber, menunggu watching hour, untuk monetize, untuk apa, untuk mendapatkan pin ke apa, aku harap korang sentiasa istiqomah, sentiasa bersemangat geng, bersemangat. Pedulikanlah apa orang nak kata kau, apa orang nak kata cakap kau punya konten kau sampah ke apa, pedulikanlah. Sebab apa yang kau buat ni, kau tahu sendiri apa yang kau buat geng. Okay, so apa-apa pun yang baik tu datangnya daripada Allah SWT, yang buruk tu datangnya daripada aku. Aku sudahi dulu video aku kali ni dengan ucapan Assalamualaikum. Zas.